الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, khatib berpesan pada dirinya dan kepada sekalian jemaah yang hadir, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintah Allah, dalam masa yang sama meninggalkan segala larangan dan juga tegahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan hamba-Nya yang dianugerahkan oleh Allah dengan nikmat kebahagiaan di dunia dan juga dengan nikmat kebahagiaan yang sebenar setelah mana kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, khutbah pada tengah hari ini bertajuk puasa meningkatkan ketakwaan umat Islam. Sesungguhnya konsep puasa bukan sekadar untuk menahan diri daripada makan dan minum serta segala perkara yang membatalkan puasa tersebut, tetapi hendaklah juga mengawasi panca indera seperti mana mata, telinga dan lisan serta anggota badan daripada melakukan perkara yang boleh membawa dosa dan juga maksiat. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-siyam laysa min al-akl wash-shurb faqat, innama as-siyam min al-lagwi war-rafath, fa in sabbaka ahad aw jahila 'alayk faqul inni sha'im." Puasa itu bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi puasa yang sesungguhnya menahan diri daripada perkara yang sia-sia dan keji. Jika seseorang mencaci kamu ataupun memperbodohkan kamu, katakanlah saya sedang berpuasa. Riwayat Ibnu Hibban. Saya di bulan yang penuh kemuliaan ini, janganlah ada orang Islam yang sengaja tidak berpuasa tanpa keuzuran syar'i, kerana selain ianya suatu dosa, puasa yang ditinggalkan itu juga tidak boleh diganti walaupun seseorang itu berpuasa sepanjang hayatnya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berbuka satu hari pada bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, yakni keringanan, dan tidak juga kerana sakit, dia tidak akan dapat mengganti puasa yang ditinggalkannya itu sekalipun dia berpuasa seumur hidup. Riwayat At-Tirmidzi. Oleh kerana itu, hayatilah puasa ini dengan bersungguh-sungguh supaya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahawa puasa itu sebagai pendinding di samping lain-lain kelebihan yang tiada terhingga padanya. Muslimin sedang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, umat Islam hendaklah mengambil kesempatan beribadah sepanjang bulan Ramadan ini
dengan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat umur, agar kita dapat mencapai darjah ketakwaan dengan melaksanakan yang pertamanya salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih hanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan sahaja. Ia bukan sahaja beroleh pahala, tetapi mendapat keberkatan, termasuk diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa yang melakukan qiyam, yakni salat sunat tarawih dalam bulan Ramadan kerana iman dan juga ihtisab, yakni dengan keyakinan mengharapkan pahala daripada Allah, nescaya diampuni Allah dosa-dosanya yang lalu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perkataan qama di dalam hadis ini bererti berdiri. Maksudnya melakukan salat, termasuk juga lain-lain bentuk ibadat seperti berzikir, membaca Al-Quran, iktikaf di dalam masjid dan sebagainya. Sementara ungkapan akan diampunkan dosa-dosa yang lalu adalah merujuk kepada dosa-dosa kecil sahaja, kerana dosa-dosa besar hanya dapat diampunkan oleh Allah dengan bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal ini menunjukkan bahawa puasa dan salat tarawih merupakan dua amalan asas pada bulan Ramadan. Amatlah rugi sekiranya kita tidak bersedia melapangkan masa untuk melaksanakan salat sunat tarawih seperti mana yang dilakukan di Masjidil Haram Makkahul Mukarramah dan juga Masjid Nabawi di Madinah. Salat sunat tarawih hanya dilakukan pada bulan Ramadan sahaja, tidak disunatkan pada bulan-bulan yang lain. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh terdahulu, mereka akan menangis, mengalirkan air mata apabila berpisah dengan bulan Ramadan, kerana bimbang tidak akan bertemu lagi Ramadan pada tahun berikutnya atas faktor kesihatan dan juga usia. Yang keduanya, manfaatkan nikmat bulan Ramadan ini dengan infakkan harta. Bulan Ramadan adalah waktu yang istimewa kepada mereka yang menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Infak yang wajib dilaksanakan di dalam bulan Ramadan ialah zakat fitrah. Begitu juga dengan infak sunat seperti sedekah dan juga wakaf. Mengenai kewajiban zakat fitrah, seperti hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shaim min al-lagwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa daripada kata-kata dan perbuatan yang keji, dan untuk memberi makan golongan miskin. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Bersedekah untuk menjamu orang-orang yang berbuka puasa, ganjarannya adalah teramat besar. Apapun sifat kedekut dan bakhil adalah antara sifat yang membinasakan diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Hasyr pada ayat yang ke-9, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuqa syuhdihi fa ulaika humul muflihun." Shadaqallahul azim. Sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Yang ketiganya, dengan nikmat dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam bulan Ramadan, perbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, dan membaca Al-Quran dikira sebagai ibadah. Al-Quran adalah undang-undang dasar bagi umat Islam. Membacanya adalah ibadah.
memikir dan mempelajarinya juga adalah ibadah, dan mengikuti ajarannya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan syafaat, yaitu kebaikan, rahmat dan keampunan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, kerana pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat kepada pembacanya. Riwayat Muslim. Lebih-lebih lagi kalau kita dapat bertadarus di bulan Ramadan, sama ada di masjid ataupun dengan keluarga di rumah, bukan sekadar kita mendapat syafaat dengan sebab membaca Al-Quran, tetapi dapat mendidik keluarga kita mendekati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nikmat bulan Ramadan dengan memperbanyakkan berdoa. Biar apapun amalan yang kita buat, namun kita jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana berdoa pada bulan Ramadan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi berdoa ketika mana berbuka puasa. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaim inda fitrihi la da'watan ma turad." Sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa, ketika dia berbuka adalah waktu berdoa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Ibnu Majah. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarnya berdoa, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang mengurniakan keampunan terhadap dosa-dosaku. Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah dosaku. Riwayat Ahmad, Ibn Majah dan At-Tirmidzi. Muslimin sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, puasa Ramadan mengandungi berbagai-bagai hikmah. Antaranya dapat menundukkan nafsu dan memecahkan syahwat, sama ada pada makan, minum dan lain. Puasa juga membersihkan hati daripada kekotoran dosa dan bersedia menjadi orang bertakwa kepada Allah. Demikian juga puasa melatih seseorang bersabar, menyempurnakan janji dan memiliki perasaan belas kasihan. Kerana seseorang yang merasa lapar akan ingat bagaimana rasa orang yang mengalami kelaparan. Semoga datanglah perasaan belas kasihan dan bersedia memberi pertolongan kepada yang memerlukan. Puasa juga melembutkan hati. Hati yang Allah Ta'ala lembutkan akan merasakan nikmatnya bermunajat serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, hayatilah puasa itu dengan bersungguh-sungguh, supaya datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawa puasa itu sebagai pelindung. Di samping lain-lain kelebihan yang tiada terhingga banyaknya, adalah disarankan supaya kita dapat meningkatkan ilmu dan mengetahui permasalahan mengenai ibadah puasa yang kita lakukan, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh. Muslimin sedang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, marilah kita menghayati beberapa tausiah yang berikut. Yang pertamanya, umat Islam hendaklah yakin bahawa puasa dalam bulan Ramadan adalah perintah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam. Yang keduanya, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa ada hukum hakam yang bersangkut paut dengan masalah puasa, supaya puasanya menepati hukum syarak. Yang ketiganya, umat Islam hendaklah istiqamah melaksanakan ibadah di sepanjang bulan Ramadan dengan berpuasa pada siang dan mengerjakan ibadat sunat pada waktu malam, supaya memperoleh keberkatan bulan yang penuh kemuliaan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, yakni Allah, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور